تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlaili binti Syamsul Saiful daripada kelas DPHU 5E. Nama majalah kami ialah Teroka, edisi Meneroka Keindahan Bumi Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, jadi saya akan memperkenalkan Nurlaili binti Syamsul Saiful daripada kelas DPHU 5E, iaitu saya sendiri. Kedua, Muhammad Haziq Syakir bin Asmin daripada kelas DPHU 5F. Ketiga, Ahmad Zahid bin Hamdan daripada kelas DPHU 5D. Keempat, Amir Syah Putra bin Syazali daripada kelas DPHU 5E. Dan yang terakhir sekali, Azamuddin bin Syahari daripada kelas DPHU 5F. Kita masuk dalam bahagian deskripsi bidang tugas pula. Azam, menghasilkan muka hadapan majalah. Kedua, bertanggungjawab dalam menyempurnakan majalah. Ketiga, menyediakan rangka kerja secara terperinci. Laili, menghasilkan bidang penulis majalah. Kedua, menyediakan slide dengan sempurna. Ketiga, membantu editor menghasilkan video. Haziq, membantu dalam penyediaan slide. Kedua, bertanggungjawab dalam menyediakan video. Ketiga, menerangkan bahagian tugas masing-masing. Amir, mengumpulkan maklumat tambahan. Kedua, mengumpulkan maklumat cabaran dan dapatan dalam penyediaan majalah. Ketiga, menyemak keseluruhan slide. Zahid, memantau tim dalam menyiapkan tugasan mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Kedua, menghasilkan halaman isi kandungan majalah. Dan yang terakhir sekali, mengumpulkan maklumat aplikasi dalam penyediaan majalah. Saya Azamuddin bin Syahari akan membincangkan berkenaan dengan proses penyediaan buklet. Pada tanggal 1 Oktober 2020, kami mendapat tugasan ini, iaitu tugasan membuat buklet ataupun majalah. Kami memulakan perbincangan dengan ahli kumpulan berkenaan tajuk. Setelah berbincang dan membuat keputusan yang muktamad, kami menghantar draft kepada madam. Pada 15 Oktober 2020, kami memulakan pencarian berkenaan dengan sumber-sumber yang akan digunakan. Selain itu, kami berbincang mengenai tema majalah dan juga penggunaan aplikasi yang mana yang paling sesuai. Dan seterusnya, pada tanggal 26 Oktober 2020 adalah tarikh di mana kami melalui proses penyiapan majalah sehingga due date 23 November 2020. Bila mana tarikh sudah sampai 23 November 2020, kami memulakan proses penyemakan semula majalah untuk membuat penambahbaikan majalah. Seterusnya, pada tanggal 25 November 2020, kami mula menyediakan slide untuk pembentangan pada hari ini. Dan seterusnya, 5 Disember 2020, kami mengulangi proses penyemakan semula. Akan tetapi penyemakan semula terhadap slide kami. Dan 7 November 2020, ada penyediaan video pembentangan melalui proses editing dan sebagainya. Seterusnya adalah pada tanggal 24 Disember 2020, ada proses penghantaran tugasan. Pada tanggal hari ini yang anda dengarkan. Hai, bersama saya lagi. Assalamualaikum. Saya Azamuddin bin Syahari. Pada kali ini, saya akan menerangkan berkenaan dengan muka depan majalah. So, ini merupakan page yang saya buat sendiri dan ada sedikit sumbangan idea daripada rakan sekalian saya. Terima kasih semua. Saya mengedit page ini menggunakan platform Canva sepenuhnya. Okey, seterusnya, yang pertama sekali, saya akan menerangkan berkenaan dengan format majalah. Perkataan teroka, iaitu teroka menggunakan font ataupun tulisan jenis Legreen Spartan saiz 100, color putih dan kod color dia adalah 5xF. Dan seterusnya adalah Monster Light di perkataan Meneroka Keindahan Bumi Malaysia yang menggunakan saiz 20, warna putih, kod yang sama, iaitu FFFF 5xF. Okey, seterusnya berkenaan dengan tajuk-tajuk editorial, iaitu menggunakan perkataan Roboto Condensate, dan kami boldkan dia dengan menggunakan saiz 14, color kuning dan kod warna adalah FFFF 952. Seterusnya, kita pergi kepada majalah. Majalah kami bernama Teroka.
Teroka menurut Kamus Dewan adalah meneroka tempat baru. Tempat baru yang dimaksudkan adalah berkenaan dengan keindahan yang ada pada bumi Malaysia, yang bertujuan adalah untuk memperluaskan pemandangan kita berkenaan tempat yang indah di Malaysia. Manakala berkenaan dengan ayat menerokai keindahan bumi Malaysia, yang membawa maksud bumi Malaysia ini banyak tempat yang indah, akan tetapi belum diterokai, menjadi tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia yang kita cintai negara kita untuk kita terokai tempat-tempat yang indah di Malaysia, di negara kita sendiri. Okey, seterusnya adalah berkenaan dengan tema majalah. Tema majalah kami menggunakan tema nature, iaitu berkenaan dengan alam semula jadi. Antara tajuk-tajuk yang kami fokuskan adalah teroka keistimewaan puncak gunung di Malaysia. Seterusnya, teroka khazanah hutan di Malaysia. Seterusnya, teroka pulau di Malaysia yang patut dilawati. Dan seterusnya adalah teroka lokasi air terjun yang menarik di Malaysia. Dan akhir sekali adalah teroka lokasi kolam air panas yang menarik di Malaysia, yang hampir kesemuanya bertemakan alam semula jadi. Seterusnya berkenaan dengan latar gambar majalah. Saya menggunakan konsep photo collage, iaitu gabungan kesemua gambar yang berkaitan dengan alam semula jadi, yang bertujuan untuk menghimpunkan kesemua gambar yang berkaitan dengan tajuk, editorial dan juga sebagai hint ataupun spoiler untuk menarik minat pembaca melalui gambar-gambar yang menarik dan gambar-gambar yang indah berkenaan tempat-tempat yang kami tuju, yang kami tunjukkan kepada anda semua. Itu saja daripada saya berkenaan dengan cover depan majalah ataupun muka hadapan majalah. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Hadi Syakir daripada kelas 5F. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang muka surat barisan penulis. Perkataan barisan menggunakan font Lead Gothic bersaiz 80. Perkataan penulis menggunakan font Slimah bersaiz 100. Bagi perkataan penolong editor dan lain-lain tu, Lato Heavy bersaiz 21, dan perkataan di bawahnya font Open Sunslight bersaiz 20, dan ayat-ayat yang bawah tu menggunakan font Open Sunslight bersaiz 14. Di muka surat ini menunjukkan ke semua barisan penulis majalah ini. Yang pertama adalah Nur Laili selaku penolong editor. Yang kedua, editor majalah iaitu saya sendiri, Muhammad Haziq Syakir. Seterusnya penerbit Amir Shah Putra dan penolongnya Ahmad Zahid. Manakala Azamuddin bin Syahri selaku ketua grafik majalah ini. Muka surat isi kandungan. Perkataan isi kandungan menggunakan font Lead Gothic bersaiz 130. Nombor muka surat menggunakan font Lead Gothic bersaiz 60. Tajuk-tajuk yang kat tengah tu kita orang menggunakan font Open Sans bersaiz 12, dan perkataan yang kecil-kecil tu font Open Sans bersaiz 8. Warna yang kami pilih untuk tulisan di muka surat ini berwarna biru dan putih, manakala background berwarna putih dan kelabu. Di muka surat ini kami telah menyenaraikan bahagian-bahagian yang kami telah pilih untuk dimasukkan ke dalam majalah kami. Itu saja. Jom kita teruskan teroka kita pada hari ini. Bersama dengan saya lagi, Azamuddin bin Syahri. Pada kali ini saya akan menerangkan berkenaan dengan bahagian saya, iaitu teroka keistimewaan puncak gunung di Malaysia. Saya mengedit page ini menggunakan platform Canva contohnya seperti tadi. Baik, saya teruskan dengan format penulisan. Yang pertama berkenaan dengan format tulisan, perkataan Gunung Kinabalu menggunakan tulisan Lingua Spartan saiz 45, color jingga dan kod dia adalah F69F4D. Okey, seterusnya perkataan disediakan oleh menggunakan tulisan Roboto saiz 12, color hitam, kod 000 5 kali. Dan seterusnya
berkenaan dengan perkataan info Gunung Kinabalu menggunakan font ataupun tulisan Audible Sense saiz 25, color hitam dan kod dia adalah 0005 kali. Okey, seterusnya adalah berkenaan dengan ayat tapak warisan dunia menggunakan penulisan atau tulisan font Roboto saiz 12, color putih, kod FFFF 5 kali juga. Okey. Perkataan mendaki gunung, melihat burung, menjelajah hutan menggunakan Lego Spartan saiz 13, color putih, kod FFF. Okey, seterusnya kita terangkan berkenaan dengan latar ataupun gambar latar, gambar belakang ataupun orang panggil background, iaitu saya menggunakan kaedah dua warna, kombinasi dua warna di antara warna putih yang menggunakan kod FFFF, dan seterusnya layer kedua saya menggunakan warna kelabu kod 313841. Selain itu, saya menambah ikon-ikon seperti lantaian ataupun daun-daun di hutan ataupun di gunung, dan penambahan seperti bendera Sabah saya ambil daripada Google, dan ada ikon seperti orang tengah mendaki yang menunjukkan itu adalah gunung. Seterusnya adalah ikon burung kakak tua. Disebabkan ada sebab saya menggunakan ikon burung kakak tua sebab Gunung Kinabalu menyimpan spesies flora dan fauna 326 spesies burung. Okey, apa benda tu? Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan isi di dalam majalah ini. Yang pertama sekali saya akan menerangkan berkenaan dengan info Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu atau nama lainnya adalah Nulu Nabalu dalam bahasa dusun, merupakan sebuah gunung Pluton yang terletak di daerah Kota Belud. Gunung Kinabalu ni dia terletak di Kota Belud, di bahagian pantai barat negeri Sabah, Malaysia. Tahu ketinggian Gunung Kinabalu kira-kira 4,905.2 meter bersamaan dengan 13,455 kaki dari aras laut. Puncak tertinggi Gunung Kinabalu merupakan puncak tertinggi di Malaysia dan juga Asia Tenggara. Untuk suhu di puncak Gunung Kinabalu, lebih kurang dalam suhu persekitaran dia adalah sekitar 14 darjah Celsius, akan tapi boleh mencecah sehingga 0 ataupun 0 darjah Celsius pada waktu-waktu tertentu, pada kebiasaannya pada waktu musim sejuk ataupun musim angin monsun. Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan Gunung Kinabalu merupakan tapak warisan dunia. Tahu tak anda semua tentang Gunung Kinabalu ni diiktiraf dunia sebagai tapak warisan dunia? Okey, ceritanya macam ni. Pada tahun 2020, UNESCO atau dalam bahasa Melayu dia adalah Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, telah mengisytiharkan Gunung Kinabalu atau Taman Negara Kinabalu yang berkeluasan 7,754 km sebagai World Heritage Site atau dalam bahasa Melayu dia lebih dikenali sebagai tapak warisan dunia. Oleh kerana Gunung Kinabalu telah menempatkan lebih 4,500 spesies flora dan fauna, termasuk 326 spesies burung. Selain itu, Wildlife Fund juga mengiktiraf Gunung Kinabalu sebagai Center of Plant Diversity. Sedar tak sedar, dunia mengiktiraf Malaysia ataupun Gunung Kinabalu sebagai tempat yang menarik lagi istimewa. Itu yang perkara yang dapat saya simpulkan berkenaan tapak warisan dunia Gunung Kinabalu. Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan aktiviti menarik di Gunung Kinabalu. Pertama sekali, benda yang paling wajib adalah mendaki gunung. Nama pun gunung, tak sah kalau tak daki. Okey, seterusnya adalah melihat burung. Seperti mana yang saya ceritakan tadi, Gunung Kinabalu menyimpan pelbagai spesies flora dan fauna, kira-kira lebih kurang dalam 4,500 spesies
Dan juga Gunung Kinabalu menyimpan 326 spesies burung. Nak kata 326 spesies burung ni angka yang agak banyak untuk jenis burung sahaja. So, aktiviti yang kedua adalah melihat burung, iaitu yang dikira sebagai flora dan fauna. Okey, seterusnya adalah menjelajah hutan. Gunung Kinabalu ataupun di dalam kawasan K Tulistiwa Dasar adalah hutan gunung tropika, iaitu hutan tropika. Maknanya di kawasan gunung itu adalah kawasan hutan ataupun hutan tropika. Jadi, kita boleh menjelajah hutan sebab apa? Gunung Kinabalu ni sangat luas. So, antara aktiviti yang menarik, kita boleh menjelajah hutan, tengok spesies flora dan fauna dan sebagainya. Itu saja daripada saya berkenaan dengan Gunung Kinabalu. Okey, seterusnya kita akan pergi ke next slide berkenaan dengan Gunung Mulu di Sarawak. Bersama dengan saya lagi. Pada kali ini saya akan menerangkan berkenaan dengan Gunung Mulu di Sarawak. Okey. Pertama sekali, saya akan menerangkan berkenaan dengan format penulisan. Okey. Pada perkataan Gunung Mulu, saya menggunakan tulisan Tulis Selatan saiz 40, color jingga dan kod adalah FFFBD4A. Okey, seterusnya adalah perkataan disediakan oleh saya menggunakan tulisan Roboto saiz 13, color putih dan kod adalah FFFFFFFF. Okey, seterusnya adalah perkataan info Gunung Mulu dan juga tapak warisan dunia dan aktiviti menarik menggunakan tulisan yang sama dan saiz yang sama, iaitu adimesan saiz 25 dan color hitam dan kod dia adalah sama, iaitu 00000000. Okey, seterusnya ada pada perkataan teks, iaitu menggunakan tulisan Roboto saiz 12 dan color putih dan kod dia ada FFFFFF. Okey, seterusnya adalah pada perkataan Deer and Lang Network and Canopy Walk. Okey, saya menggunakan tulisan Ilgus Selatan saiz 13 dan color putih. Untuk latar belakang majalah ataupun latar layar dia belakang, saya menggunakan gabungan kombinasi warna di antara warna kelabu yang sama seperti Gunung Kinabalu, dan saya menggunakan gabungan dengan warna oranye ataupun jingga, dan juga ada sedikit penambahan, iaitu penambahan gambar daripada kanvas ni yang berkonsepkan nature ataupun alam semula jadi. Saya menggabungkan tiga benda ini menjadi satu variasi. Itu saja berkenaan dengan gambar ataupun latar gambar. Ada sedikit gambar Gunung Mulu daripada jarak atas dan juga gambar Gunung Mulu daripada di dalam gua. Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan isi-isi kandungan berkenaan dengan Gunung Mulu. Okey, pertama sekali saya akan menerangkan berkenaan dengan info Gunung Mulu. Okey, pertama sekali, Taman Negara Gunung Mulu terletak di sebelah utara negeri Sarawak. Taman Negara Mulu merupakan salah satu kawasan batu kapur yang paling diselidiki dunia. Oleh kerana taman itu mempunyai keluasan 52,864 hektar yang mengandungi 17 zon tumbuhan, menampilkan sekitar lebih kurang dalam 3,500 spesies tumbuhan vaskular dan juga spesies palm yang amat kaya dengan tumbuhan dengan 109 spesies dari 20 jenis 20 genus telah dijumpai. Taman negara ini dihiasi oleh gunung batu pasir lebih kurang setinggi dalam 2,377 meter untuk patah dan dikatakan telah berusia lebih kurang dalam 1.5 juta tahun lamanya. Itulah berkenaan dengan info Gunung Mulu. Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan tapak warisan dunia. Gunung Mulu juga merupakan salah satu tapak warisan dunia di Malaysia. Okey, tahukah anda bahawa Taman Negara Gunung Mulu ni merupakan salah satu lokasi yang terawal di Malaysia yang diiktiraf sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2000 juga. Antara sebab Gunung Mulu diiktiraf oleh UNESCO ialah Gunung Mulu mempunyai
rangkaian gua terpanjang di dunia. Di sinilah terletaknya Sarawak Chamber, iaitu ruang bawah tanah terbesar di dunia yang boleh memuatkan dalam lebih kurang 40 buah kapal terbang Boeing 747. Di Mulu juga anda boleh melihat terowong gua terbesar di dunia, iaitu Gua Rusa, yang boleh memuatkan lebih kurang 5 buah gereja besar bersaiz gereja St. Paul di London. Untuk maklumat, gereja St. Paul ni boleh memuatkan dalam lebih kurang satu gereja je boleh memuatkan dalam lebih kurang berapa ratus orang. Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan pemandangan yang menakjubkan dan turut merupakan gua kediaman yang berjuta kelawar dan burung layang-layang. Okey, di dalam Gunung Mulu ada terdapat gua yang lebih kurang baru diterkai dalam 295 km. Di dalam tu ada terdapat banyak kelawar dan burung layang-layang. Okey, seterusnya ada Kamar Sarawak yang seluas 600 meter. Okey, Kamar Sarawak atau gunung di dalam itu, gunung pula gua, iaitu dalam lebih kurang 600 meter kali 415 meter dan setinggi 80 meter adalah rekod ataupun pengiraan Kamar Sarawak ataupun Sarawak Chamber. Okey, seterusnya adalah berkenaan dengan aktiviti menarik di Gunung Mulu. Okey, yang pertama adalah DN Lang, iaitu menerokai gua di Gunung Mulu. Okey, dan salah satu ada, dan seterusnya ada aktiviti night walk, iaitu melihat flora dan fauna yang ada tapi pada waktu malam. Okey, seterusnya adalah canopy walk. Okey, Gunung Mulu atau Taman Negara Gunung Mulu ni merupakan hutan lebat tropika. Memang hutan lebat, dan kita boleh berjalan-jalan di situ, dan disediakan beberapa fasiliti yang untuk kita menjelajah kawasan taman ataupun kawasan taman Gunung Mulu. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Tempat pertama yang saya pilih dalam majalah ini ialah Skytrack di Shah Alam. Tajuk saya menggunakan tulisan Cubonaro bersaiz 48.3 dan warnanya adalah hitam. Kedua, isi pula saya gunakan tulisan Open Sans Light bersaiz 14, warna tulisan hitam. Ketiga, jenis tulisan aktiviti menarik adalah Big Shoulder Display saiz 16.2 berwarna hitam. Keempat, nama aktiviti saya guna tulisan kolektif saiz 14 warna hitam. Kelima, untuk cabaran dan info menarik saya guna tulisan Telegraph Bold saiz 17.4 dan 22.7 warna putih dan hijau. Keenam, gambar dari latar belakang yang saya guna adalah Canva. Ketujuh, gambar aktiviti di Skytrack saya ambil dari Google. Dan yang terakhir sekali, jenis tulisan hutan adalah Adobe Sans saiz 22 dan berwarna putih. Kenapa saya pilih hutan? Sebabnya hutan di Malaysia sangat menarik perhatian. Tempat-tempat ini boleh menenangkan fikiran kita. Salah satu tempat yang saya pilih adalah Skytrack di Shah Alam. Lokasi Skytrack ini merupakan pelancongan khusus untuk mereka yang sukakan aktiviti lasak dan fizikal. Kebiasaannya, kita akan jangka trekking di darat, tetapi di sini kita dapat jangka trekking di udara dari satu pokok ke satu pokok yang lain. Best kan? Lokasi tempat ini berada di Jalan Liku 8/1, Seksyen 8, 4000 Shah Alam, Selangor. Antara aktiviti yang menarik di Skytrack adalah meneliti tali, berjalan kaki kabel, panjat tali, flying fox dan banyak lagi. Di sini juga terdapat 3 pakej yang boleh kita pilih sebelum melakukan aktiviti di Skytrack ini. Pertama, pakej Lita Adventure mempunyai 23 cabaran, harganya adalah RM37 seposen. Kedua, pakej Big Thrill mempunyai 26 cabaran dan harganya ialah RM48 sahaja. Ianya sesuai bagi kanak-kanak yang berumur 13 tahun ke bawah, dan ibu bapa atau penjaga diwajibkan untuk mengiringi mereka. Ketiga, pakej Lita Extreme Challenge mempunyai 21 cabaran dan ianya sangat sesuai untuk orang yang berumur 18 tahun ke atas. Harganya pula ialah RM58 sahaja. Di dalam majalah ini juga saya letakkan info yang menarik, boleh kita tahu lebih dalam lagi.
Pertama, semua peralatan di Skytrack dalam keadaan yang baik. Kedua, fasilitator dan staf bertugas ada di tempat sekitar litar untuk memberikan bantuan kepada peserta. Jadi, kita tidak perlu risau sekiranya ada apa-apa yang berlaku. Ketiga, tempat Skytrack ini dibuka setiap hari kecuali hari Isnin. Pada cuti sekolah pula dibuka setiap hari kerana memberi peluang kepada mereka yang ingin membawa anak-anak. Tempat kedua, Sailor Rest Resort. Saya guna tulisan Cubo Naro bersaiz 48.3, warna tulisan ialah putih. Kedua, bahagian isi saya gunakan tulisan Open Sans Light bersaiz 12, warna putih dan hitam. Ketiga, jenis tulisan aktiviti menarik adalah selima, saiz 50.4 dan warna tulisannya ialah putih. Keempat, nama aktiviti saya guna kolektif saiz 10 dan berwarna hitam. Kelima, kebanyakan gambar saya ambil dari Google. Keenam, gambar latar belakang saya ambil dari Canva. Yang ketujuh, konsep penginapan tulisan Barlow Semi-Condensed saiz 14 berwarna hitam. Yang ke-8, jenis tulisan hutan Audible Sans bersaiz 22 dan berwarna hitam. Sailor Rest Resort ini terletak di dalam kawasan hutan Banjaran Titiwangsa yang berketinggian 600 meter dari aras laut. Bayangkanlah kesegaran udara yang dapat dihirup di sini, menarik bukan? Tempat ini juga dikelilingi dengan keindahan alam flora dan fauna yang dijaga rapi. Ditambah pula dengan bunyi-bunyi yang semula jadi, buat kita rasa tenang dan santai je apabila kita ke sini. Memang jauh beza dengan suasana di bandaraya. Pelancong akan rasa seperti ada di rumah sendiri dalam hutan ini. Kelengkapan dan barang keperluan yang disediakan memang sangat memuaskan. Tempatnya pun cantik dan bersih. Memang terbaik. Tempat ini beralamat Lot 8592, Lorong Datuk Panglima, Kampung Sungai Lurau, Janda Baik, 28750 Bentong, Pahang. Di sini juga mereka mempunyai 4 konsep penginapan. Pertama, bagi mereka yang sukakan outdoor, bolehlah glamping. Ianya seumpama berkemah tetapi semuanya sudah tersedia ada. Kedua, nak merasai keunikan bermalam di atas bot yang selesa, korang boleh pilih penginapan di atas bot. Ianya memuatkan 2 orang berserta dengan ruang tamu tersendiri. Sangat sesuai untuk berbulan madu. Ketiga, bagi mereka yang rindukan suasana kampung, bolehlah memilih penginapan chalet. Dan yang keempat, nak merasai tempat penginapan moden, ada juga. Menarik bukan tempat penginapan di sini? Antara aktiviti menarik yang boleh kita lakukan di tempat ini adalah mandi sungai, jejak air terjun, jejak hutan, arun jeram dan banyak lagi. Sekian, itu sahaja daripada saya dan seterusnya adalah Haziq. Bertemu kembali bersama Haziq Syakir. Jadi, ini adalah page yang dibuat oleh saya sendiri dan sedikit sumbangan idea daripada rakan sekumpulan saya. Saya mengedit page ini menggunakan platform Canva sepenuhnya. Baiklah, saya teruskan dengan format muka surat ini. Perkataan Pulau Langkawi menggunakan font Leak Gothic bersaiz 48. Perkataan pulau yang tepi itu font Leak Gothic bersaiz 22. Yang ayat pengenalan panjang tu saya gunakan font Open Sans Light bersaiz 12. Bagi kategori tempat pula, yang hutan dan perairan tu saya gunakan font Leak Gothic bersaiz 21. Dan nama-nama tempat yang disenaraikan saya guna font Leak Gothic bersaiz 14. Selain itu, perkataan tips melancong di bawah itu merupakan font Leak Gothic bersaiz 18. Dan perkataan yang di bawahnya yang warna hitam tebal tu, beg, pakaian dan bajet, font Telegraph Bold bersaiz 11. Dan background muka surat ini saya menggunakan daripada Canva. Saya memilih warna tema page ini putih kebiru-biruan sesuai dengan Pulau Langkawi yang mempunyai pemandangan yang tenang. Untuk pengetahuan medium, saya memilih venue pulau untuk dimasukkan dalam buklet kami kerana di Malaysia terdapat banyak pulau-pulau yang menarik untuk diterokai. Akan tetapi, saya hanya memilih 2 pulau yang terbaik untuk diletakkan dalam buklet ini. Pulau pertama adalah Pulau Langkawi. Langkawi terdiri daripada sekumpulan 99 pulau tropika di persisiran barat laut. Pulau Langkawi ini mempunyai warisan mitos dan legenda yang menarik, antaranya kisah gergasi burung, Garuda, pahlawan dan puteri kayangan. Tanpa bercakap panjang, saya akan ceritakan tempat-tempat menarik di Langkawi.
Baiklah, yang pertama di hutan. Antaranya Tasik Dayang Bunting. Di sinilah terletaknya sebuah kawasan tasik yang dikatakan menjadi tempat kegemaran puteri kayangan yang bernama Mayang Sari. Kalau dilihat dari jauh, tasik yang terletak dalam jajaran bukit ini kelihatan seperti seorang wanita yang bunting dalam keadaan berbaring. Sekiranya anda sampai ke kawasan tasik ini, anda boleh menikmati pemandangan dari platform terapung yang disediakan sambil merendamkan kaki di dalam air tasik. Seterusnya, tempat tumpuan di kawasan perairan, antaranya Pantai Cenang dan Taman Marin Pulau Paya. Di Taman Marin Pulau Paya, anda boleh saksikan kehidupan akuatik sebenar yang menakjubkan. Pulau Paya merupakan taman marin bahagian pantai barat Malaysia yang tersohor. Ini kerana tapak Sulaiman dengan kehidupan marinnya yang menjadi tumpuan penyelam yang berminat untuk meneroka dasar laut Langkawi. Hanya 30 km ke pulau utama bersamaan kira-kira 45 minit dari jeti Kuah dan pengunjung boleh mengambil bot laju untuk sampai ke sini. Seterusnya, kawasan tumpuan di kawasan peranginan. Yang pertama adalah kabel car dan Skybridge. Untuk kabel car, pintu masuk bagi kereta kabel ini terletak di Kampung Oriental di barat laut, atas Pulau Langkawi, berhampiran dengan pantai Kok. Setibanya di kampung tersebut, pengunjung akan melalui taman dan kedai-kedai cenderamata. Kemudiannya, membuat bayaran di kaunter sebelum melangkah ke eskalator yang membawa pengunjung ke lokasi untuk menaiki kereta kabel. Baiklah, muka surat yang berikutnya, saya juga edit menggunakan Canva. Font yang digunakan adalah Lead Gothic bersaiz 52 dan 22. Selain itu, font perkataan tempat menarik dan nama-nama tempat adalah Gladial Indifference dan bersaiz 20 dan 17. Yang bawah tu font Cooper Hewitt bersaiz 16, font Telegraph Bold bersaiz 15, font Open Sans Light bersaiz 12 untuk ayat panjang. Gambar-gambar yang dipilih saya ambil daripada laman web Pinterest, dan gambar background saya ambil daripada Canva. Saya memilih warna tema page ini putih kebiru-biruan sesuai dengan pulau perhentian yang mempunyai pemandangan yang cantik beserta suasana yang santai. Pulau kedua yang saya pilih adalah Pulau Perhentian. Pulau Perhentian ialah destinasi percutian yang sangat popular bukan sahaja di Malaysia, malah terkenal di kalangan pelancong luar negara. Ia dikatakan antara pulau tercantik di dunia dan mendapat gelaran Island Paradise and Tropical Paradise. Aktiviti menarik yang menjadi tumpuan di Pulau Perhentian adalah tidak lain tidak bukan, anda akan dapat merasai pengalaman berkayak bersama rakan-rakan, menyelam scuba bersama penyu dan menikmati keindahan dasar laut serta snorkeling santai dan bermain-main bersama-sama ikan yang comel-comel. Sebenarnya, Pulau Perhentian ini mempunyai pelbagai tempat menarik untuk dikunjungi. Oleh kerana terlalu banyak, saya memilih 4 tempat ini, antaranya Titik Penyu, Teluk Pauh, Kampung Pasir Hantu dan Pantai Panjang. Untuk pengetahuan anda, terdapat banyak pakej bulan madu yang disediakan. Anda Google saja di internet, confirm anda jumpa. Yang baru kahwin tu bolehlah tempah pakej ni sekarang. Yang seronoknya, ada pakej yang dapat fotografer sekali. Okey ke tak okey? Jadi kepada siapa-siapa yang ke Pulau Perhentian, jangan lupa untuk bawa sunblock supaya kulit anda tak terbakar ataupun sunburn. Yang penting bawa kamera ataupun GoPro dan pakai slipper ataupun kasut untuk memudahkan anda berjalan-jalan di kawasan pasir pantai. Sekian dari saya, jom kita teroka ke tempat yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Syaputra bin Syazali, kelas DPHU 5E, nombor matrik DHU 2019-23460, akan membawa anda meneroka dua lokasi air terjun yang menarik di Malaysia, iaitu air terjun Jelawang dan air terjun Sungai Ciling. Yang pertama, saya akan membawa anda semua meneroka lokasi air terjun Jelawang.
Untuk menyampaikan maklumat tentang air terjun ini di dalam majalah teroka, saya menggunakan tulisan Roboto Condensate saiz 42 warna putih untuk tajuk Air Terjun Jelawang. Seterusnya, saya menggunakan tulisan Roboto Condensate saiz 12 warna putih untuk perkataan Dabong Kelantan dan disediakan oleh Amir Shah Putra bin Syazali. Selain itu, saya menggunakan tulisan Open Sans Extra Bold saiz 13.6 warna hitam untuk perkataan penginapan Stone Hill Resort. Saya juga menggunakan tulisan Telegraph Board saiz 9 warna hitam untuk perkataan info. Di samping itu, saya menggunakan tulisan Telegraph Board saiz 16 warna putih untuk perkataan aktiviti-aktiviti menarik. Saya menggunakan tulisan Roboto Condensate saiz 12 warna putih untuk penerangan maklumat dan lokasi. Akhir sekali, saya menggunakan warna kelabu untuk tema warna latar. Baiklah, kini saya akan membawa anda meneroka air terjun Jelawang. Air terjun ini terletak di Taman Hutan Negeri Stong Dabong Kelantan. Air terjun Jelawang bukan sahaja telah diiktiraf sebagai air terjun tertinggi di Malaysia, malah merupakan air terjun tertinggi di Asia Tenggara. Air terjun Jelawang mempunyai 7 tingkat. Antara spesies haiwan menarik yang boleh ditemui di sini ialah gajah Asia, seladang, burung merak Argus, harimau Melaya dan tapir. Di sini juga terdapat resort untuk penginapan seperti Stone Hill Resort. Bagi pelancong yang mempunyai stamina yang baik, anda boleh mendaki ke Kem Bahar untuk menikmati panorama lantai awan yang sungguh menakjubkan dan mempesonakan. Jom kita teroka air terjun Jelawang. Air terjun kedua yang akan kita teroka ialah air terjun Sungai Ciling. Sebelum saya menyampaikan informasi-informasi menarik tentang air terjun Sungai Ciling, terlebih dahulu saya akan menerangkan maklumat kaedah penulisan yang digunakan untuk menerangkan air terjun ini di dalam majalah teroka. Saya menggunakan tulisan Roboto Condensate saiz 42 warna putih untuk tajuk Air Terjun Sungai Ciling. Seterusnya, saya menggunakan tulisan Roboto Condensate saiz 12 warna putih untuk perkataan Kuala Kubu Baharu, Selangor dan disediakan oleh Amir Shah Putra bin Syazali. Selain itu, saya menggunakan tulisan Telegraph Board saiz 15 warna hitam untuk perkataan aktiviti yang dibenarkan. Saya juga menggunakan tulisan Telegraph Board saiz 15 warna putih untuk jenis aktiviti yang dibenarkan. Di samping itu, saya menggunakan tulisan League Spartan saiz 12 warna putih untuk penerangan tips. Saya menggunakan tulisan Open Sans Extra Board saiz 56 warna putih untuk perkataan tips. Dan akhir sekali, saya menggunakan tulisan Roboto Condensate saiz 12 warna putih untuk penerangan maklumat dan lokasi. Baiklah, saya akan membawa anda semua meneroka air terjun Sungai Ciling. Air terjun Sungai Ciling terletak di Kuala Kubu Baru, Hulu Selangor, Selangor, iaitu lebih kurang 70 km dari Kuala Lumpur. Air terjun ini menjadi lokasi yang terbaik untuk mandi manda dan menjadi pilihan popular dalam kalangan pengunjung tempatan juga luar negara. Selain bermandi manda, pengunjung juga boleh melakukan aktiviti memberi ikan makan, juga melakukan ekspedisi merentasi sungai dan hutan untuk menikmati keindahan flora dan fauna di persekitaran air terjun Sungai Ciling. Walau bagaimanapun, pengunjung dinasihatkan untuk tidak bermandi manda di air terjun ini pada musim hujan, iaitu sekitar November hingga Februari. Tips lain untuk panduan para pengunjung ialah pergi awal ke air terjun untuk mengelakkan kesesakan, memakai pakaian yang sesuai dan menutup aurat, tidak meredah sungai semasa hujan, tidak boleh memancing dan tidak meninggalkan sampah begitu sahaja. Sebab apa? Sungai kita, tanggungjawab kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zahid bin Hamdan akan membentangkan lokasi kolam air panas yang menarik. Background saya menggunakan warna kelabu. Untuk tajuk lokasi kolam air panas tu saya menggunakan League Spartan saiz 26 dan bagi disediakan oleh tu saya menggunakan font Sanchez
saiz 16. Bagi tajuk seperti kolam air panas ialah saiz 26, font Roboto Condensate, dan tulisan bagi untuk keterangan ialah Roboto Condensate saiz 15. Sumber saya menggunakan sumber Google. Okey, kolam air panas Ulu Utamu terletak 7 km dari Batang Kali, Hulu Selangor, menjadi salah satu tempat kegemaran bagi mereka yang suka mandi kolam air panas. Di sini terdapat 2 kolam yang diasing, iaitu satu kolam air panas dan satu kolam air sejuk. Jika ahli keluarga anda tidak mahu masuk ke kolam air panas, jadi mereka boleh mandi di kolam air sejuk. Tempat ini juga berdekatan dengan kolam ikan, iaitu di Kali Pond. Jadi selepas melegakan badan, boleh anda singgah ke kolam ikan itu pula untuk memancing. Selain itu, penginapan juga berdekatan dengan kolam air panas Ulu Tamu, iaitu ontok-ontok chalet dan camp. Dan spa semula. Jadi yang dilakukan ialah melegakan sedikit stres dan penyakit-penyakit seperti penyakit kanser kerana mempunyai mineral semula jadi yang terbaik untuk merawat pelbagai penyakit. Bagi selayang hot spring pool terletak di Batu Cave, Kuala Lumpur, di mana menjadi destinasi bagi pengunjung untuk merehatkan minda sambil mandi di sini. Seperti yang kita tahu, air panas mempunyai kebaikan seperti menyah toksik dan membaik pulih peredaran darah dalam badan dan membuka pori-pori di wajah. Di sini juga terdapat tempat persalinan di mana boleh mandi alas kembali dan juga tandas. Kolam air panas ini berada di baru selayang Batu Cave. Ini membuatkan para pelancong mudah untuk mencari tempat penginapan yang berdekatan. Salah satunya ialah Sky Hotel X Selayang. Bagi yang ketiga, Bentong Hot Spring. Kolam air panas ini terletak di Bentong. Bahkan di sini menyediakan penginapan yang anda boleh menginap. Jadi anda boleh turun untuk mandi di kolam air panas pada waktu malam. Sangat menenangkan dan pasti akan menghilangkan stres anda. Kolam air panas ini di sini juga luas dan dibahagikan tempat bagi kanak-kanak. Untuk kolam kanak-kanak ia adalah kolam mandi biasa. Yang keempat, Ulu Legong Hot Spring dibuka sehingga pada pukul 11 malam setiap hari, membuatkan ramai yang datang untuk mandi di kolam air panas di Cerana Putih. Anda perlu membayar sekitar RM6.50 bagi dewasa dan RM3.50 bagi kanak-kanak. Kolam air panas di sini agak berlumut kerana tidak dibersihkan oleh pihak penganjur. Berdekatan dengan tol simpan 4. Jadi anda boleh menginap di restoran berdekatan, iaitu Formosa Resort, dan terdapat juga kemudahan di kolam air panas ini. Dan akhir sekali, Cerana Putih Hot Spring, kolam air panas Ulu Legong yang terletak di Baling Kedah. Di sini juga terdapat penginapan berhampiran dengan kolam air panas, di mana anda boleh menginap dan mandi di kolam air panas ini dalam waktu yang sama. Selain itu, kolam air panas ini berdekatan dengan Gunung Baling. Bahkan di sini juga lengkap dengan kemudahan dewan seminar, surau, outdoor, gymnasium, tempat BBQ, tempat berkemah boleh disewa, dan medan selera. Jadi dengan kemudahan ini sangat memudahkan urusan pelancong. Amir akan menerangkan tentang muka surat belakang majalah teroka. Untuk tulisan pada muka surat belakang ini, kumpulan kami menggunakan tulisan Glossal Indifference saiz 32 dan 16 warna putih. Manakala untuk warna latar pula, kumpulan kami memilih warna hijau yang sepadan dengan gambar hutan yang dipilih. Kumpulan kami memilih kata-kata hikmat daripada tiada nama, iaitu menerokailah dunia bukan kerana ingin terlihat oleh dunia, tapi terokainya agar kamu bisa melihat indahnya dunia. Kata hikmat ini
Bermaksud, kita hendaklah meneroka dunia bukan dengan tujuan untuk berbangga atau bermegah dengan orang lain, tetapi kita meneroka dunia untuk menikmati dan mensyukuri keindahan ciptaannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Software dan aplikasi. Sumber untuk mencari gambar kami menggunakan Pinterest, Instagram dan Google. Aplikasi edit secara keseluruhan kami menggunakan Canva dan Pixel. Kelebihan dan cabaran yang saya dapat. Kelebihan, setiap individu dalam kumpulan dapat menunjukkan kreativiti masing-masing tanpa hanya mengharapkan peranan seorang editor. Dan cabaran yang saya dapat ialah masalah clouding atau ruang penyimpanan Canva kadang-kadang tidak menyimpan fail yang baru diedit. Apabila muncul perkataan konflik detector, tak simpan, kena buat balik. Kelebihan seterusnya, saya dapat memantapkan diri saya dengan skill menghias menggunakan platform yang canggih seperti Canva. Untuk cabaran pula, saya sukar untuk mencari idea. Bila mana dah dapat idea tu, nak susun-susun tu yang susah tu. Nak bagi cantik, bagi menarik, tu yang payah. Kelebihan Laili dalam penyediaan majalah adalah memupuk sifat ingin belajar dan mencuba benda baharu selari dengan kemajuan teknologi canggih. Cabaran pula perlu menunggu giliran untuk mengedit sebab peruntukan masa untuk mengedit buklet adalah sangat lama. Untuk bahagian refleksi, pada pendapat saya, antara kelebihan menggunakan aplikasi Canva adalah Canva mesra kemudahan. Kerja editing boleh diakses oleh sesiapa sahaja dari ahli kumpulan tanpa perlu menggunakan email yang sama, asalkan ahli kumpulan mendapat kuatan link jemputan sebagai ahli kumpulan dan diterima. Okey. Akan tetapi terdapat cabaran dia, iaitu masalah support system Canva yang hanya memberi ruang kepada seorang individu untuk melakukan kerja editing dalam satu masa. Kami terpaksa bergila-gila dan menetapkan jadual untuk siapa yang patut membuat tugasan pada hari tersebut. Itu saja daripada kami berkenaan dengan majalah Teroka, meneroka keindahan bumi Malaysia. Saya akhiri dengan pemandangan ini dengan dua rangkap pantun, iaitu pagi-pagi pergi ke sawah untuk mengumpul jerami. Kalau ada ucapan yang salah, mohon maafkanlah kami. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugasan diberi, di lain masa bersuara lagi.